Jemput Yang Berhormat Kemaman. Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk turut berbahas menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya menzahirkan ucapan menjunjung kasih atas kepimpinan Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebahaduli Yang Maha Mulia Permaisuri Agong. Seterusnya saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas pelantikan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Tuan Yang di-Pertua, Pelihara Kecil P040 Kemaman pada 2 Disember 2023 telah membawa saya sebagai ahli terbaru ke Dewan Yang Mulia ini dan saya dapat bersama dengan semua ahli Dewan Rakyat menekuni nasib negara Malaysia tercinta dan kepada saya selepas 442 hari sidang bermula pasca Pilihan Raya Umum ke-15 pada November 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pengundi Kemaman, sama ada yang memilih atau yang tidak memilih saya dalam pilihan raya kecil berkenaan. Terima kasih kepada yang memberikan harapan kepada saya dan terima kasih juga kepada yang tidak mengundi saya kerana mereka sebenarnya adalah menjadi elemen semak imbang atau check and balance dengan izin dan sumber kritikan terhadap apa jua kelemahan saya. Tidak kiralah sama ada benar atau tidak pandangan mereka, semuanya saya perlu hadapi dengan berlapang dada. Apa yang lebih penting ialah kita semua di sini adalah harapan rakyat. Sebagaimana kata orang tua, kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Bahawa pemimpin seperti kita semua ini adalah tempat rakyat mengadukan nasib dan memimpin mereka. Tuan Yang di-Pertua, bersandarkan kepada denyut nadi inilah kita melihat kesenangan dan kesusahan rakyat seluruh kelompok usia, dari pelajar, petani, nelayan, peniaga, pekerja kilang, doktor dan sebagainya, yang berdepan dengan perik getir suasana ekonomi yang bercabar ketika ini. Benarlah bahawa sebuah kerajaan mempunyai tanggungjawab terhadap semua peringkat dan kelompok rakyat. Kerajaan memang perlu menambah sumber keuangan negara kerana ianya adalah asas untuk membangunkan ekonomi, keperluan dan sosial rakyat. Tetapi biarlah penambahan hasil negara ini tidak dengan memberi tekanan kepada rakyat awam yang perit kehidupan mereka, menerusi pelaksanaan cukai luar jangka dengan kadar yang membebankan seperti SST dan lain-lainnya di masa yang tidak sesuai ini. Kerajaan juga hendaklah mempunyai mekanisme khusus agar syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan besar dan bank-bank perlu memainkan peranannya lebih lagi untuk membantu rakyat Malaysia, bukan sahaja bercakap berkenaan dengan keuntungan mereka di setiap akhir tahun keuangan. Kita tidak menafikan realiti semasa bahawa permasalahan ekonomi ini sedang berlaku. Selain daripada isu polisi ekonomi, struktur ekonomi fiskal, sistem percukaian dan terdapat puluhan perkara lagi yang sepatutnya menjadi pertimbangan kerajaan untuk ditangani dengan penuh keterbukaan, termasuklah isu kehidupan beragama, isu sosial dan pendidikan, keharmonian kaum, hala tuju sains dan teknologi dalam menentukan teknologi strategik atau strategik teknologi dengan izin yang mesti dibangunkan, keterjaminan makanan, kemajuan sukan dan sebagainya. Kerajaan mungkin merasakan bahawa mereka tahu dan boleh menyelesaikan semua perkara. Tetapi ketika berdepan dengan saat kritikal seperti ini, pendekatan dan inisiatif non-partisan dan bipartisan atau non-partisan and bipartisan initiatives dengan izin wajar diterokai. Sebagaimana dalam keadaan tertentu diamalkan di negara maju ketika mereka berdepan dengan suasana yang getir. Tuan Yang di-Pertua, Perlembagaan Persekutuan semasa ini digubal telah menetapkan konsep muafakat kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dengan adanya senarai persekutuan, senarai negeri dan yang paling penting, telah dengan jelas menyatakan
bahawa suatu kerjasama mesti berlaku dengan wujudnya senarai bersama. Senarai bersama inilah yang memerlukan libat urus dan perbincangan, perkongsian maklumat, semuanya atas saling percaya mempercayai tanpa kecurigaan perbezaan politik. Pengukuhan konsep federalisme ini adalah merupakan perkara asas terpenting yang memerlukan satu reformasi struktur dan reformasi institusi yang menyeluruh untuk memastikan negeri-negeri yang membentuk Malaysia berada di landasan kompetitif yang akhirnya membawa Malaysia ke tahap yang lebih baik. Banyak perkara yang memerlukan kajian semula dan reformasi struktur ini. Sebagai contoh yang mudah, cukai yang dikenakan kepada rakyat semakin bertambah dalam banyak bentuk dan kadarnya semakin bertambah. Tetapi kadar pemberian ikut kepala kepada negeri mengikut jadual 10 Perlembagaan Persekutuan ataupun Akta 622 masih pada kadar yang lama sejak tahun 2002. Oleh yang demikian, kajian semula wajar dilakukan. Saya sedar bahawa isu ini telah dibangkitkan sebelum ini oleh Pasir Mas dan Pendang serta di Dewan Negara. Tetapi jawapannya tetap sama, iaitu ianya belum mahu dikaji semula. Walaupun kita tidak nafikan bahawa pemberian yang lain bertambah, seperti pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup, ataupun yang dikenali dengan nama tahap pemberian peruntukan maris dan pemberian Ecological Fiscal Transfer EFT dengan izin, tetapi ianya tidak menjawab persoalan pokok terhadap kadar yang sudah lama dalam jadual 10. Contohnya, 100,000 pertama penduduk dibayar RM72 satu kepala. RM500,000 penduduk yang berikutnya hanyalah RM10.20 seorang dan seterusnya. Di masa yang sama, suatu reformasi yang menyeluruh perlu dilaksanakan yang mungkin melibatkan pindaan terhadap jadual 9 dan jadual 10 Perlembagaan Persekutuan untuk memberi lebih peranan dan autonomi terhad atau limited autonomy dengan izin kepada kerajaan negeri yang lebih dekat dengan rakyat di bawah bagi menangani masalah rakyat, manakala kerajaan pusat memfokuskan kepada perkara-perkara besar seperti keselamatan, pertahanan, luar negara, kesihatan dan lain-lain. Saya tidak akan memperincikan maksud autonomi yang lebih luas bagi negeri di sini kerana masa yang sangat terhad. Tapi keseluruhan perkara ini memerlukan libat urus dan perundingan yang serius ke arah reformasi institusi atau institutional reform dengan izin dan reformasi struktur atau structural reform yang sebenar. Tuan Yang Dipertua, sudah tiba masanya kita meninggalkan budaya politik diskriminasi akibat warna parti politik dan pilihan yang dibuat oleh rakyat dalam sesuatu proses demokrasi pilihan raya. Dan ini adalah satu bentuk reform atau tajdid yang semestinya berlaku dalam negeri dan negara kita jika kita bercakap ingin menjadi sebuah negara yang diyakini. Diskriminasi terpilih atau selected discrimination dengan izin seperti ini adalah budaya lama kolot politik balas dendam yang membawa negara kita ke belakang dan jauh dari keharmonian. Yang menjadi mangsa akhirnya adalah rakyat yang tidak berdosa. Akibatnya berlakulah sifat dendam-mendendam dan melahirkan reaksi tindak balas yang hanya boleh memuaskan hati tetapi tidak akan menguntungkan sesiapa. Di masa yang sama harus juga diingat bahawa negara Malaysia dibentuk menerusi gabungan negeri-negeri yang ada di dalamnya. Negeri ada maruah dan peranannya dalam membina Malaysia dan bukannya sebagai warga kelas 2 dalam pembentukan Malaysia. Jika tidak dibendung, kitaran ganas atau vicious cycle dengan izin akan terus berulang dan berulang. Saya menyeru dan mengajak semua pemimpin politik untuk menghentikan kitaran ganas ini sama ada daripada sebelah sini atau daripada sebelah sana. Sebagai pemimpin, kita mestilah mempunyai iltizam dan tekad yang kuat untuk menghentikannya sebagai prasyarat untuk Malaysia lebih dihormati dan masyarakatnya yang lebih harmoni. Tidak adil jika saya tidak sebut bahawa pada masa ini dan lepas, kerjasama antara negeri dan pusat menerusi berbagai projek dan program pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi pelbagai kementerian dan agensi sedang berjalan dalam keadaan baik walaupun masih terlalu banyak ruang penambahbaikan yang mesti dilakukan jika kita ingin bercakap mengenai Malaysia yang lebih kompetitif dengan izin. Terima kasih pada yang masih mempunyai nilai ihsan dan jiwa yang besar. Tidak sempurna ucapan saya
tanpa saya menyampaikan permintaan 1.2 juta rakyat Terengganu yang mengharapkan penyaluran royalti petroleum atau disebut oleh Kerajaan Persekutuan sebagai wang ihsan dan dana khas yang kita terima sejak sekian lama agar diteruskan tanpa sebarang kelewatan mengikut jadualnya yang diamalkan sejak puluhan tahun. Untuk rekod, perlu diingatkan bahawa penerimaan dana oleh Kerajaan Negeri Terengganu atas nama royalti petroleum dari tahun 1978 hingga 1999 adalah secara terus dari Petronas tanpa melalui pihak ketiga. Sudah tentu Kerajaan Madani yang ada pada waktu ini tidak mahu dibaca dalam buku sejarah atau generasi yang akan datang sebagai pihak yang tidak membayar wang royalti berkenaan yang masih berbaki untuk tahun 2023. Sehubungan dengan itu, saya meminta penjelasan dari Yang Amat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Sila jelaskan kepada kami, pertama, apa kebaikan dan objektif yang ingin dicapai oleh Kerajaan Pusat dengan memberikan kesukaran kepada negeri Terengganu sedemikian rupa. Kedua, adakah langkah menekan Terengganu ini adalah tidak berlawanan dengan sifat ihsan dan hormat yang merupakan dua dari 6 rukun Malaysia Madani? Tuan Yang Di-Pertua, mengakhiri ucapan saya, sebagai bekas pensyarah dan ahli pengurusan fakulti, saya tertarik untuk menyentuh perkara yang berkaitan dengan keberadaan universiti awam dalam negara kita ini, iaitu berkait dengan isu ranking universiti yang viral baru-baru ini. Keberadaan dan peranan besar universiti awam dalam negara kita tentulah tidak sama dengan universiti atau institusi pendidikan swasta yang mempunyai orientasi dan tanggungjawab yang berbeza. Penekanan yang terlalu serius mengejar ranking sehingga akan melibatkan penggunaan konsultan atau syarikat luar adalah pendekatan counterproduktif dengan izin, di mana pemberat yang tidak adil digunakan dalam membuat penilaian dan tidak sedikit mengorbankan masa dan wang ringgit untuk penyediaan laporan dan survei reputasi. Apa yang sepatutnya dilaksanakan, saya mohon sikit lagi Tuan Di-Pertua, apa yang sepatutnya dilaksanakan ialah kaedah penilaian perlu mengambil kira keadaan sosioekonomi dan struktur masyarakat sesebuah negara di mana proses ranking itu dilaksanakan. Selain dari itu, petunjuk ekonomi atau performance indicator dengan izin yang digunakan pula sudah tentu tidak sama pemberatnya di antara negara maju dan negara yang sedang membangun, di samping falsafah pengajian tinggi dan penumpuan yang berbeza-beza. Suatu alternatif kepada pendekatan ranking ini boleh dilaksanakan dengan pendekatan penarafan atau rating dengan izin melalui parameter yang ditentukan oleh kerajaan dengan menjadikan agenda nasional sebagai paksi utama dalam meningkatkan kualiti institusi pengajian tinggi di Malaysia. Cadangan ini boleh dilaksanakan melalui penambahbaikan kaedah sedia ada ataupun mewujudkan suatu indeks yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh semua institusi pengajian tinggi dalam negara kita ini secara lebih mudah dan mesra pengguna, iaitu pihak universiti, tanpa melibatkan masa dan implikasi keuangan yang besar. Tuan Yang Di-Pertua, Maman menyokong usul menjunjung kasih titah Bapa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.